الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Perbincangan kita hari ini tajuk syirik. Perkataan syirik bermakna mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain pada sifat uluhiyahnya. Uluhiyah maksud beribadat, dicintai, dikasihi, dipatuhi perintahnya dan didoakan kepadanya. Ataupun pada sifat rububiyah, menjadikan, mentarbih, mengurus alam. Maka sesiapa yang menganggap mana-mana satu dari sifat-sifat yang tersebut itu ada pada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada masa itu masih mengaku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, bermakna dia telah syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kerana bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada hukum hakamnya, dan pada segala-gala yang menjadi milik Allah SWT sahaja. Oleh kerana kebanyakan kita mengaji sifat saja, tak mengaji tentang nama-nama Allah, tak mengaji tentang uluhiyah dan rububiyah. Sebabnya kerana umat Islam di zaman kerajaan Abbasiyah berdebat dengan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain yang dipengaruhi oleh ilmu falsafah, ilmu menggunakan akal. Mereka banyak menyentuh tentang sifat-sifat. Maka ulama-ulama di masa itu berlawan dengan Mu'tazilah, Jabariyah ini. Dengan sebab itulah kitab-kitab di masa itu, khususnya Asy'ariyah, Maturidiyah, membahaskan tentang sifat-sifat, tak bahas tentang asma, nama-nama Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya 99 nama yang disebut dalam hadis, nama disebut dalam Quran, itu milik Allah Ta'ala sahaja. Itu tak dipelajari, tak dikaji, tak dibaca. Duduk baca bab sifat saja. Termasuklah uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah, dia saja Tuhan yang layak disembah, yang beribadat kepadanya, dikasihi kepadanya, bersetia kepadanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah al-ilah, uluhiyah, dia saja Tuhan yang layak beribadat kepadanya. Rububiyah, Rabbil alamin, Tuhan yang menjadikan alam, mengadakan peraturan bagi alam ini. Allah Ta'ala jadikan alam langit, alam bumi, alam nyata, alam ghaib. Dan tiap-tiap alam itu ada undang-undang, ada peraturan ketetapan Allah Ta'ala. Binatang-binatang ada peraturan, pohon kayu ada peraturan. Contoh yang paling mudah, binatang laut, kawasan air masin, itu ketentuan Allah Ta'ala. Dia tak boleh pindah pada air tawar. Pindah pada air tawar, mati. Yang air tawar pindah air masin, mati.
Hong kayu hidup kawasan paya, pindah atas darat mati. Itu ketetapan Allah. Semua malaikatnya, awan di langitnya, Allah Ta'ala jadikan dan ada undang-undang. Itu rububiyah. Ini semua perlu dikaji. Kebanyakannya ahli-ahli sains mengkaji dalam masalah ini. Banyak ahli-ahli sains, orang kafir yang mengkaji peraturan alam, bila baca Quran masuk Islam. Tapi oleh kerana kita orang Islam ni duduk bahas tentang sifat-sifat saja, tak bahas tentang yang lain, ini akan jadi masalah. Banyak orang putih, orang Eropah yang masuk Islam dengan kaji. Kita masuk Islam dengan mengaji saja, tak kaji. Ini boleh jadi pusing. Orang yang baru masuk Islam lebih faham dari kita ada masalah. Imam Allah Tuhan kata, wa in tatawallau yastabdil qauman gharakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling daripada derma, semangat, termasuklah mengkaji, berpaling, Tuhan tukar kaum yang lain daripada kamu dan mereka lebih baik daripada kamu. Ini kita kena sedar. Jadi syirik ni menyekutukan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada segala-gala yang jadi milik Allah Ta'ala. Tak boleh kita letak hak Allah Ta'ala pada yang lain. Dengan sebab itulah nak letak nama orang Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Qudus, Abdul Salam. Kalau letak Abdu, tak boleh buah nama Allah, tak boleh buah nama Al-Mubin, tak boleh buah Ar-Rahim, Ar-Rahman, yang letak Abdu. Hamba kepada Tuhan yang bernama dengan nama itu. Disebut dalam hadis, khairul asma'i ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama, beri nama anak, ialah yang diabdikan kepada nama-nama Allah. Dan yang dipuji, macam Muhammad, Ahmad, Hasan, Hussein. Nama yang baik maknanya. Itu sebaik-baik nama. Nabi tersebut, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdul Rahman. Sebaik sekali kasih nama pada Allah ialah nama Abdullah dan Abdul Rahman. Disebut dalam hadis. Kita orang Melayu ni dak molek cari nama pelik-pelik. Nama pelik-pelik, siapa ada orang nak sebut, peluh tu kan dikau. Nak lo sebut nama. Cari pelik-pelik. Sebab nama Tuhan banyak. Nama Nabi-Nabi, nama yang dipuji, nama sahabat. Nama ulama-ulama yang muktabar. Pilih nama-nama ini. Lelaki ada, perempuan ada, macam-macam. Ni dicari hak pelik-pelik dak kita nak sebut. Kadang-kadang jadi salah makna, kena faham. Jadi balik kepada perkara syirik, menyekutukan Allah. Tidak boleh sekutukan Allah, mengadakan sama dengan Allah. Apa-apa sahaja yang jadi milik Allah Ta'ala. Pada zatnya, pada sifatnya, pada namanya, rububiyahnya dan uluhiyahnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Surah Yusuf ayat 106. Maksudnya, meskipun kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pada itu mereka tidak sunyi dari berbuat syirik. Banyak orang percaya pada Allah Ta'ala, termasuk orang kafir, orang Yahudi, Kristian, Buddha, Hindu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka menjawab Allah. Semua kata Allah mereka. Sama ada orang Islam, orang bukan Islam, mengaku Allah itu Tuhan. Itu fitrah manusia. Sifat semula jadi manusia. Sama ada manusia yang bertamadun, yang maju, yang hidup dalam berilmu, termasuk manusia yang jakun di rimba, yang tak ada ilmu. Percaya ada kuasa gaib yang menguasai alam ini. Termasuklah golongan ateis. Ateis ialah yang tak percaya adanya Tuhan, yang menolak adanya Tuhan. Bila terdesak, percaya Tuhan itu ada. Puak yang tak percaya dengan Tuhan, dia naik kapal terbang, enjin kapal terbang mati, kapal terbang melayang-layang,
Masa itu tak ada siapa yang tolong dia. Masa itu dia percaya ada Allah. Hati dia akan percaya pada Allah. Dia pergi ke laut. Di tengah lautan yang bergelora, malam yang gelap, angin yang kuat. Masa itu tak ada siapa yang boleh selamatkan dia. Masa itu percaya pada Allah. Disebut puak-puak komunis, Lenin dan Stalin, pengikut Karl Marx. Karl Marx ni tak percaya pada Tuhan, puak-puak komunis yang memerintah Soviet bila Jerman menyerang Soviet dalam Perang Dunia yang kedua. Tentera Jerman di peringkat awalnya marah dengan kuat kerana kekuatan senjata dia lebih pada negara lain. Di masa itu komunis minta masjid-masjid doa pada Allah Ta'ala, minta gereja-gereja minta pada Tuhan. Bila terdesak percaya pada Tuhan. Ini perangai manusia. Lenin, pemimpin Soviet yang terkenal, dia katakan masa dia sakit senat, doktor-doktor peribadi dia tak boleh nak selamatkan dia lagi. Masa sakit dia sebut nama Tuhan. Lalu ahli-ahli Politburo, pembesar komunis tanya dia, macam mana boleh sebut nama Tuhan? Tidakkah ajaran Marx Tuhan tu tak ada? Lenin kata tak tahan sakit berdoa lalu. Ini fitrah manusia percaya adanya Tuhan. Termasuklah yang tak percaya kepada Tuhan. Bila terdesak mesti dia percaya. Tetapi masalahnya syirik, mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah dalam kehidupan dia. Sama ada pada zatnya, meletakkan patung berhala manusia, jin, setan disembah, ataupun pada sifatnya, jumpa Tok Nujum, jumpa Tok Bomo, jumpa macam-macam, menganggap orang ni boleh buat macam tahu benda yang gaib, mengadakan hukum-hukum yang lain, buat hukum lain, undang-undang lain, menganggap undang-undang tu melek pada undang-undang Allah Ta'ala. Bila susah hidup, minta tolong dengan syaitan, iblis, manusia, tukang beri rezeki. Lupa Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Ini syirik berlaku dalam kehidupan manusia. Perkataan syirik juga mempunyai makna yang sama dengan kufur, walaupun terdapat di kalangan ulama yang membezakan di antara kufur dengan syirik. Tetapi apabila lihat kepada mafhumnya dipaham maksudnya, maka ianya tidaklah mempunyai perbezaan yang boleh dianggap bahawa dua perkataan itu mempunyai perbezaan yang boleh dianggap bahawa dua perkataan itu mempunyai makna yang terlalu berlainan. Walaupun terjemahannya syirik menyekutukan Allah, kufur engkar melawan Allah Ta'ala, dua-dua tu lawan Allah Ta'ala belaka. Terjemahan saja pada bahasa, tetapi mafhumnya sama. Menyekutukan Allah, lawan Allah Ta'ala, seri, sama, ditolak. Syirik dengan makna menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam semua perkara, oleh kerana hujah yang tidak ditolak lagi tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keagungannya, maka sesiapa yang menyekutui Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada pada zatnya, sifatnya dan af'alnya, termasuk juga hukum syariatnya, adalah bermakna telah kufur dengan hakikatnya yang sebenar. Begitu juga seseorang yang kafir adalah dianggap syirik kerana mencabar wujudnya Allah SWT, keesaannya dan kesempurnaannya apabila ia menerima sesuatu yang lain. Bila dia menyekutukan Allah, bermakna dia lawan Allah Ta'ala, kufur. Jadi syirik melahirkan kufur. Kufur adalah daripada syirik. Tak tahu mana dulu, telur dulu ke ayam dulu? Tak mana? Kalau telur dulu, telur nak ambil mana? Tak ada ayam. Kalau ayam dulu, ayam nak ada mana? Tak ada telur dulu. Tak sabar dapat tu, tak sabar bincang pak tu, pusing-pusing hak tu dia. Jadi kufur dan syirik ini maksudnya sama. Boleh didengar syirik apabila mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan daripadanya sebahagian daripadanya kerana telah mendustakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya beriman kepadanya
sesungguhnya Allah SWT telah membuktikan hujah yang jelas dan kuat tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Segala apa yang disabda, diamal dan diakui oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah SWT. Maka barang siapa yang ingkar walaupun sebahagian daripadanya adalah bermakna dia tidak mengiktiraf apa yang ditetapkan oleh Allah SWT, tidak mengakui kesempurnaan dan kebenaran hujahnya. Jadi dengan itu dia telah menganggap sesuatu yang lain atau dirinya sendiri menyengutui Allah dalam menentukan sesuatu itu benar ataupun tidak benar. Termasuk syirik menolak Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad dilantik oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala lantik Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, Nabi akhir zaman. Diberitahu oleh Rasul-Rasul zaman dahulu. Disebut dalam kitab agama zaman dulu. Bukan sahaja agama kitabi, termasuk agama yang tidak kitabi. Mencatatkan akan zahir Nabi akhir zaman. Disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil. Taurat kitab orang Yahudi, Injil, Bible kitab orang Kristian. Disebut dalam kitab Veda, kitab agama Hindu. Disebut dalam kitab agama Majusi. Dan disebut oleh ahli-ahli nujum yang boleh mencuri rahsia langit sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Disebut tentang berita zahir Nabi akhir zaman. Riwayat yang mutawatir, Nabi-Nabi lagi, kitab-kitab lagi, termasuk ahli-ahli agama yang bukan Islam, mengaku akan zahir Nabi akhir zaman. Setelah Nabi itu zahir, mereka yang hidup zaman Nabi menyaksikan sifat-sifatnya. Pendeta-pendeta Yahudi, padri-padri Kristian, bila bertemu dengan Nabi, tengok tanda-tanda yang disebut itu ada pada diri Nabi. Termasuk orang musyrikin yang hidup dengan Nabi di Mekah, ditunjuk di hadapan mata mereka Nabi tak pernah bohong sedikit pun, tak pelawak, tak bohong. Seorang yang baik dan mulia akhlaknya disaksikan masa belum dilantik menjadi Nabi. Bila nanti jadi Nabi, beritahu tak percaya, itu cerita lain. Masalahnya mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tuhan menderahkan Al-Quran ayat-ayat amatnya. Wa qalu inna tabi'il huda ma kunna takhassaf min ardina. Dan mereka berkata, kalau kami ikut petunjuk yang kamu bawa ni, nascaya kami akan susah. Kami akan diserang di Mekah ini. Kerana seluruh dunia tak percaya, tak bawa ajaran. Ajaran yang bawa ni wahai Muhammad, ajaran yang pelik. Kalau ikutmu petunjuk, molek, tapi susah kerana dunia akan mengepung kami. Menandakan mereka tahu benarnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu. Sebab itulah pengkaji-pengkaji perbandingan agama, dia kaji bandingan agama Islam, Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha. Dia baca Quran, baca kitab agama ni. Kalau mengaji sungguh, masuk Islam. Masuk Islam. Banyak yang masuk Islam, dia beri hidayah. Kerana benarnya Quran, benarnya Nabi Muhammad SAW. Cuma kita yang lahir daripada ibu bapa yang Islam dah ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah, secara automatik jadi Islam. Masalahnya, kita tak mengkaji, menyebabkan iman kita tak kuat. Jadi gogeh. Kita tak baca sungguh-sungguh. Kalau kaji sungguh-sungguh, mengaji mendalam, percaya benarnya Nabi Muhammad SAW. Adalah juga dianggap syirik pada orang yang tidak redha dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala atau sebahagian daripada hukumnya dan menganggap hukum yang lain lebih baik atau lebih adil daripadanya, seperti yang berlaku dalam hadis Rasulullah Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, dan menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, surah At-Taubah ayat 31. Maksudnya,
Mereka jadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan yang lain daripada Allah. Ayat ini disebut oleh Rasulullah SAW apabila dia mula di hadapannya menggantung di lehernya. Apabila dia mula di hadapannya menggantung di lehernya salib, tinggal tu salib, dan menjawab bahawa dia juga menyembah Allah. Rasulullah SAW, kamu telah meminda hukum Allah atau mengadakan hukum yang lain. Ali bin Hatim, anak Hatim At-Tai, seorang pemimpin Arab zaman jahiliyah yang terkenal, kabilah Bani Ta'iq, yang terkenal dengan pemurah, suka tolong orang. Hatim At-Tai suka tolong orang zaman jahiliyah. Dia tak ada dengan Nabi. Disebut dalam kisah yang terkenal bagaimana seorang datang ke rumah dia nak beli kuda dia, kerana kuda dia molek. Oleh kerana tak ada belauk, dia sembelih kuda dia. Dia sembelih kuda dia kerana memuliakan tetamu. Pergi makan tetamu. Setelah makan tu kenyang-kenyang, tanya, tujuan apa mari ni? Nak beli kuda. Sembelih dah dia tu. Ni kisah yang terkenal. Siapa begitu sekali? Dia suka tolong orang dan masyhur. Dia tak ada dengan Nabi. Jadi bila zaman Nabi, Nabi hantar pada tentera. Dipimpin oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menyerang kabilah Bani Ta'iq dan ditawan anak beranak dia. Ali bin Hatim dapat melarikan diri ke negeri Rom, Bizantin. Dia lari. Lari. Dia ni Kristian. Ali bin Hatim. Jadi dalam tawanan tu ada anak perempuan, adik perempuan dia. Adik perempuan. Nabi pun kuasa tawanan-tawanan ni. Lalu adik perempuan kata, matal walid wa dhahabal wafid. Ayah saya mati, tukang jaga lari, dia kata. Dia kata ke Nabi, dia ucap dengan persaja, matal walid wa dhahabal wafid. Ini bukan sembarangan, perempuan yang petoh bercakap. Nabi tanya, siapa ayahmu? Dia kata, ayah saya Hatim At-Tai. Nabi kata, ayahmu seorang yang baik di zaman jahiliyah, yang bersifat dengan sifat Islam, tapi tak ada dengan Islam. Lalu Nabi membebaskan keluarga dia. Lalu adik perempuan dia pergi cari abang dia yang lari ni ke negeri Rom. Cari, temu, dia perempuan celopa, maki ke abang dia. Apalah mu ni tinggal adik lari, kena tawan. Lalu dia cerita Nabi. Nabi puji ayah kita. Dia temu dengan Nabi ni, puji ayah kita. Jumpa dengan dia. Dia puji dan kami dibebaskan. Lalu Ali datang jumpa dengan Nabi di Madinah dalam keadaan dia pakai salib kerana dia Kristian. Salib daripada emas. Dia padri. Lalu yang Nabi baca, Nabi kata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menganggap padri-padri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Lalu Adi kata, wahai Muhammad, kami tak sembah padri, kami sembah Allah juga. Hanya kamu juga, kami sembah Allah, hanya kamu juga. Lalu Nabi kata, kamu melantik padri-padri kamu menjadi Tuhan. Kamu pakai hukum halal haram yang dibuat oleh padri. Apa yang padri kata halal, yang haram, dia haram oleh Allah, kamu kata halal. Apa yang padri kata haram, Allah Ta'ala kata halal, kamu haramkan. Bermakna kamu memakai hukum yang padri buat dengan akal mereka, tolak hukum Allah Ta'ala. Itu mengadakan Tuhan lain Allah. Lalu Nabi ajak naik taumah. Nabi capok bata, duduk atas bata. Dia kata tidak, mu duduk atas bata. Orang Arab dia muliakan capok bata, duduk atas bata. Kita orang Melayu duduk atas bata tak kira itu. Orang Melayu lain. Arab ada bata duduk. Lalu Nabi muliakan dia, kerana dia seorang bangsawan. Dia duduk.
Aslim yang Adi, taslam, masuk Islam yang Adi, muslimat. Nabi kata, aku Islam dah, aku ikut agama yang sudah baik. Nabi kata, tidak, mu tak ikut agama yang baik. Tidak kamu daripada kalangan padri? Padri, kamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kamu ambil duit daripada pengikut kamu. Pengikut kamu mengampunkan dosa macam-macam, bayar kepada padri. Ini haram lah. Boleh hapus dosa, boleh tolong orang, ambil upah. Padri buat kerja bagi pihak Tuhan. Sedangkan agama kamu mengharamkan, tapi kamu ambil juga. Lalu Adi senyap. Nabi kata, aku tahu wahai Adi, mengapa kamu takut masuk Islam? Kerana Islam ni dalam keadaan miskin, Islam dalam keadaan susah. Akan tiba masanya Islam akan menang sehingga harta melimpah ruah, tak cukup orang menerimanya. Nabi kata akan tiba. Wahai Adi, mengkena ada Hirah. Hirah ni ialah pusat kerajaan Parsi, Empire Parsi yang duduk di Iraq. Mengkena Hirah, Adi kata, dengar berita je, aku tak tengok lagi. Akan tiba masanya Islam akan menguasai Hirah, akan menakluk Hirah, dan akan tiba masanya perempuan-perempuan Hirah akan datang ke Mekah dengan tidak ada lelaki menjaganya kerana aman bila Islam sudah memerintah. Wahai Adi, masuk Islam. Akhirnya Adi masuk Islam. Adi berhati masuk Islam. Dan bila berlaku peristiwa murtad, bila Nabi wafat, berlaku murtad. Berlaku murtad, Adi tidak murtad. Kabilah-kabilah dia tidak murtad. Ini iman dia sungguh. Iman yang sebenar Adi bin Hatim ni. Tunggu akidah dia, akidah yang mendalam. Iman dia kuat. Zaman Sayyidina Umar, jadi khalifah, dia datang menghadap Sayyidina Umar. Sayyidina Umar layan orang lain dulu. Sayyidina Umar layan orang lain dulu. Dia kata, Sayyidina Umar mu tak kena aku. Sedap. Dia pasal orang ulu. Ala ta'rifuni, mu tak kena aku. Dia kata, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku kena. Mu orang yang teguh bila orang lain lari. Mu bersama Islam, orang lain murtad. Mu istiqamah bila orang lain dalam keadaan yang haru biru. Dia bangga kerana Sayyidina Umar kenal dia. Seorang yang kuat, beristiqamah dengan ajaran Islam. Ini Adi bin Hatim. Jadi ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ini menjelaskan bahawa penganut agama Yahudi, agama Kristian adalah syirik walaupun mereka percaya pada Allah Ta'ala, kerana mereka pakai hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Maka begitulah orang Islam, kalau menganggap hukum manusia buat ini molek pada hukum Tuhan, jadi syirik. Kecuali kerana jahil berdosa. Kalau tahu, tak boleh. Kerana bila kita mengucap la ilaha illallah, kena tolak semua yang lain daripada Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, tidak disekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan yang teguh beriman ketika berlakunya peristiwa murtad selepas wafatnya Nabi SAW, menyebabkan Islam dikepung di segenap penjuru, apalagi puak-puak murtad disokong oleh Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia yang kuat. Orang Islam diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengizinkan cahaya Islam dipadamkan. Sebaliknya dia meneguhkan iman dalam hati mereka yang ikhlas kepadanya. Walaupun dilanda gelombang murtad,
penduduk Madinah teguh dengan Islam dan tetap beriman, termasuklah penduduk Mekah dan Taif. Penduduk 3 bandar penting, iaitulah Mekah, Madinah dan Taif, tetap beriman, tak murtad bersama dengan Islam, walaupun kabilah-kabilah lain murtad. Orang-orang yang beriman dalam kalangan penduduk Yaman, Bahrain, termasuk Oman, dan beberapa kabilah yang lain juga tetap teguh iman mereka, termasuk sebahagian penduduk Yaman, penduduk Bahrain, penduduk Yamamah, penduduk Oman, termasuk kabilah Adi bin Hatim yang kita baca cerita tadi. Mereka tak murtad. Hal ini demikian kerana mereka mempunyai pemimpin yang berwibawa dengan ilmu dan mempunyai kematangan serta ketahanan. Mereka itulah golongan yang dijanji oleh Allah SWT melalui firman-Nya yang benar. Karena ada pemimpin, di sini perlunya pemimpin. Karena pemimpin yang alim, pemimpin yang faham menyelamatkan penduduk, menyelamatkan orang ramai. Bila ada pemimpin, menyebabkan penduduk jadi selamat daripada murtad. Kalau pemimpin kuat, selamat. Pemimpin lemah, jadi hawa biru habis. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih, fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Surah Al-Ma'idah ayat 54 hingga 56. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa antara kalian, antara kamu semua berpaling tadah daripada agamanya, menjadi murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia Allah kasih akan mereka, dan mereka juga kasih akan Allah, akan dia Allah. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu ialah limpahan kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, kerana Allah Maha luas limpah kurnia-Nya, lagi meliputi pengetahuannya. Sesungguhnya penolong kalian, penolong kamu hanyalah Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya, maka merekalah golongan Allah, kerana sesungguhnya golongan Allah itulah yang tetap menang. Itu maksud ayat. Golongan yang dimaksudkan daripada ayat di atas ialah kumpulan dalam kalangan umat Islam yang tetap wujud sepanjang zaman. Tugas mereka berdakwah dan berjihad mempertahankan Islam dengan bercirikan sifat-sifat yang berikut. Ayat ini menyebutkan Allah Ta'ala memelihara agamanya. Agama Allah macam cahaya yang lain, cahaya matahari dan bulan. Tak ada kuasa besar yang boleh memadamkan cahaya matahari dan bulan selagi dunia belum kiamat. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ini janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami yang memeliharanya.
Ini janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji Islam akan dipelihara, Quran akan dipelihara. Bila berlaku murtad zaman Nabi, Islam tak mati, Quran tak hapus. Oleh kerana Quran mukjizat sehingga hari kiamat. Begitulah Islam dipelihara oleh Allah sehingga hari ini dan sehingga hari kiamat. Kecuali bila nak berlaku kiamat, tak ada orang Islam. Masa itu berlaku kiamat. Selagi dok kiamat, Islam tetap dipelihara oleh Allah. Dalam keadaan macam mana sekalipun. Hari ini kita melihat tanah air umat Islam dijajah, diperintah oleh kuasa kafir bukan Islam. Dipecah-pecahkan negeri orang Islam, dilaga-lagakan orang Islam, dihancurkan orang Islam. Macam-macam dia buat. Dirompok harta orang Islam, diperhambakan orang Islam, dibunuhnya orang Islam dengan jumlah yang ramai. Allah Ta'ala tidak izin Islam ini dimatikan. Ayat dibaca tadi adalah Quran yang mukjizat hingga hari kiamat, menandakan akan ada kumpulan Islam yang mempertahankan Islam. Dia sebut kumpulan itu. Yang pertama, Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihinya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini sifat yang pertama. Allah Ta'ala mengasihi kumpulan ini dan kumpulan ini kasih pada Allah kerana mereka bersikap teguh dengan Islam yang sempurna seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Risalah Islam itu mengandungi akidah, syariah dan akhlak, iaitulah akidah, fiqh dan tasawuf, serta beramal dengannya dalam diri masyarakat dan negara. Perkara ini dihuraikan oleh firman Allah Ta'ala. Ini tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu sekalian mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kalian serta mengampunkan dosa-dosa kalian, kamu sekalian. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Iaitulah mereka yang ikut Nabi. Ini mereka yang kasih pada Allah. Ikut ajaran Nabi. Yang boleh buat, dia buat. Tak mampu nak buat, percaya. Percaya. Dia tak mampu nak buat, tapi dia percaya. Ini ajaran Nabi. Percaya pada ajaran Nabi. Ini makna kasih kepada Allah Ta'ala. Yang boleh buat, semayang boleh buat, puasa boleh buat, sedekah boleh buat, nikah kahwin boleh buat. Tapi nak pergi haji tak ada fikir, tak ada duit. Nak keluar zakat tak ada duit. Tapi dia percaya ini wajib. Berpolitik menegakkan kerajaan Islam adalah wajib. Dia percaya. Nak buat tak boleh, kerana tak menang, tak ada kemampuan. Tapi dia percaya dan dia berusaha. Dia berusaha sungguh-sungguh. Orang ni Allah Ta'ala janjikan diampunkan dosa. Dia bukan malaikat tak berdosa, buat dosa macam-macam. Tapi kalau ada sifat ini, iman dia ada. Bila iman dia ada, dosa-dosa dia diampun oleh Allah Ta'ala. Ini kelebihan. Kelebihan mereka yang kasihkan Allah, Allah Ta'ala kasih pada mereka. Allah Ta'ala janjikan bila mereka teguh dengan Islam, diampunkan dosa kalau dia bertaubat. Diampunkan dosa, dia buat amal yang baik. Amal yang baik menghilangkan amal yang jahat. Kita pernah sebut ajak kali dah, bagaimana seorang yang dihadapkan di pada mahsyar di hadapan Allah, yang seorang amalannya penuh dengan kejahatan berjela-jela, sayup mata memandang, tak ada amal baik langsung. Lalu tersandar dia, tak ada amal baik, penuh surat amal jahat. Tuhan kata, ada tak membuat amal baik? Tak ada ya Tuhan. Dia mengaku tak ada. Memang saya jahat sungguh. Ke malaikat aku buat salah, malaikat aku tak betul ni. Tidak wahai Tuhan, malaikat tulis ni ya sungguh, memang saya tak ada buat amal yang baik.
Tak ada, buat amal yang baik. Lalu Tuhan kata, ada di sisi aku satu perkara yang aku simpan siatu. Dia bawa satu surat yang kecil, la ilaha illallah. Ada Allah dalam diri dia, percaya pada Allah Ta'ala. Lalu dia beri pada dunia surat itu. Ya Tuhan, surat yang kecil nak timbang macam mana lah dengan surat yang berjala-jala amal jahat ni, macam mana lah. Lalu Tuhan kata, pergi, engkau tidak dizalimi pada hari ini. Dia pun bawa surat tu letak atas neraca timbangan. Berat la ilaha illallah. Sehingga dacing itu bergerak. Terangkat amal yang jahat itu. Allah Ta'ala suruh masukkan dia dalam syurga. Ini barangkali orang yang sangat jahil agama yang tak tahu. Tapi dalam diri dia ada iman. Ini pentingnya kasihkan Allah, kasihkan Rasul, kasihkan Islam. Kita saksikan ada jenis orang semayang bang, puasa, buat maksiat macam-macam. Kalau ada orang hina Islam, dia pergi tembok. Dia pergi tembok. Dia ni orang jahat. Orang jahat dia buat cara jahat lah. Dia pergi tembok je, dia pergi bunuhnya. Ini kecintaan pada Islam ada dalam diri dia. Walaupun dia buat tu tak betul, jangan tembok, pergi pujuk lah dulu. Ni dia tak reti nak macam mana. Bangkit orang macam inilah yang masih ada iman dalam diri dia, dipelihara oleh Allah. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, merendah diri terhadap orang-orang yang beriman dan teguh dengan rasa mulia diri dan berani apabila berdepan dengan penentang-penentang Islam. Dengan orang Islam dia bertawaduk walaupun dia kelahi dengan orang Islam. Contohnya para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ni bila Nabi wafat berpecah pandangan. Siapa nak ganti Nabi? Ahli Bait kata ganti Nabi Sayyidina Ali, anak beranak Nabi. Golongan Ansar kata ganti Nabi ialah Sa'ad bin Ubadah, orang Ansar. Muhajirin kata tak, pilih daripada Quraisy. Pilih daripada Quraisy. Lalu pilih Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah. Bai'ah jadi khalifah. Semua yang tak cadang Abu Bakar ni merendah diri, sokong Abu Bakar jadi khalifah. Keluarga Nabi termasuklah golongan Ansar yang tak dilantik calon dia. Kalau pilihan raya kat calon dia kalah. Hak nak jadi calon tu orang tak pilih, tak marah. Ini tawaduk. Kita ni kalau tak marah, hak calon kita nak tak ngundi lah tu. Ini perangai apa ni? Ini walak kepada Islam, setia pada Islam, taat pada Islam. Tak kiralah Nabi tentukan orang yang dianggap fasik, tapi dia tentukan dia tak dukung walaupun dia fasik, selagi dia mempertahankan Islam. Ini sifat azillatin 'alal mu'minin, merendah diri terhadap orang yang beriman, menunjukkan keperkasaan terhadap musuh Islam. Dengan musuh Islam berani, termasuk mereka yang tak setuju dengan Abu Bakar, berperang menentang mereka yang murtad ini. Merendah diri dengan orang Islam dan menunjukkan keperkasaan dengan orang kafir. Kita kadang-kadang masalah kunut ya. Sesama Islam masalah kunut. Orang kata kunut, orang kata bid'ah, orang kata sunat, balah tu kelahi. Dengan musuh Islam tak lawan. Lawan sama sendiri. Masalah balah bab sifat 20. Sama-sama mengaji agama mereka. Tinggal musuh Islam. Sunni dengan Syiah berperang. Ibadi dengan Sunni berperang. Jatuh kerajaan Osmaniyah, sokong orang putih. Ini jatuhnya kerajaan Islam. Dengan sebab apa? Balah mazhab sama-sama Islam. Antara Wahabi, Asy'ariyah, Maturidiyah. British tolong Wahabi. Perancis tolong Asy'ariyah, Maturidiyah. Perang sama sendiri. Dia beri senjata. Kita tukar perang, ambil senjata dia. Lawan. Kelahi. Ini sifat yang Allah Ta'ala sangat murka. Orang Islam dia khilaf, azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Merendah diri terhadap orang yang beriman walaupun dia khilaf, dia berbeza pendapat.
tapi pekat lawan musuh Islam mereka. Antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Daud Az-Zahiri, banyak masalah-masalah khilafiyah dan ada pengikut-pengikut mereka, tapi tak bala. Sembahyang berjamaah antara satu sama lain, bernikah kahwin antara satu sama lain, tak ada masalah. Ini zaman dulu. Sekarang ada balah masalah cabang ni macam balah dengan musuh. Ini bukan sifat kumpulan Islam. Tapi ada kumpulan yang bertawaduk sesama sendiri, bukan semua. Kumpulan ini adalah yang memelihara Islam. Akan ada kumpulan ini. Yang ketiga, berjihad menegakkan agama Allah SWT, Islam, dengan kesediaan mengorbankan harta dan jiwa raga, serta menghadapi segala kesusahan dan menanggung bebanan. Ketiga, berjihad. Perkataan jihad daripada perkataan al-jahdu, al-juhdu. Al-jahdu di mana al-masyaqqah, kesulitan dan kepayahan. Al-juhdu di mana at-taqah, tenaga, kekuatan, harta, kekuatan tubuh badan, kekuatan diri. Jihad ni orang yang sanggup menghadapi susah, menghadapi kepayahan, al-masyaqqah. Dan al-juhdu, menyumbangkan nikmat yang Tuhan beri. Nikmat harta, nikmat tubuh badan, nikmat ilmu, nikmat apa? Gunakan untuk menegakkan Islam. Ini makna jihad. Jihad ni bukan dengan pedang saja, akak senjata saja. Termasuklah dengan fikiran, dengan hujah, dengan tenaga, usaha mengembangkan Islam. Akhir sekali dengan senjata. Oh, akhir sekali senjata. Bila musuh akak senjata, kita makan senjata jugalah. Kalau musuh berhujah, lawan hujah. Kerana kejayaan mengislamkan orang besar pahalanya. Usaha kita pilih ajak orang pada Islam, bukan berperang. Berperang ni paling akhir sekali. Itu jihad. Yang keempat, tidak gentar menghadapi penghinaan dan celaan daripada musuh Islam. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Orang buat hina, orang kata macam-macam. Orang pelekeh kita. Kerana kita berjuang menegakkan Islam, kita pegang Islam, orang buat hina kita, orang perli kita. Macam-macam. Terutama zaman ini, zaman media. Zaman media sosial, zaman internet, zaman Facebook, zaman TikTok, macam-macam nama lagi. Orang buat hina. Bila baca sakit hati. Kita sabar dapat pahala. Kadang-kadang kita dapat pahala dengan sabar orang kata ke kita. Kutip pahala kita. Orang yang buat jahat tu, dia kutip dosa. Kita kena sabar. Kalau kita sahabat ni, kita tahan bersama dengan Islam. Sabar, katalah orang nak kata apa pun, dengan peduli, kita terus berjalan. Orang Arab kata, musafir berjalan terus menuju ke tempat yang dia nak tuju, tak peduli pada anjing serigala menyalok di kiri di kanan. Anjing serigala nak salok ke, jangan peduli, terus perjalanan kita. Terus perjalanan. Maknanya orang buat hina, kita tetap dengan Islam. Janji Allah SWT dalam ayat tersebut menunjukkan bahawa kumpulan Islam akan tetap lahir di sepanjang masa dengan sifat tersebut, walaupun tiada lagi Nabi dan Rasul diutuskan selepas Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi sudah wafat, Nabi mati, tapi kumpulan yang disebut ini ada sehingga hari kiamat. Tengoklah kumpulan ini ada ke tak? Ada. Ikut kumpulan ini. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu kena ikut kumpulan yang orang Islam yang ini sifatnya dan pemimpin yang ada. Ikut. Jangan pergi ke lain. Nabi kata, generasi awal pimpinan khulafa ar-rasyidin yang didahului oleh Abu Bakar radhiyallahu an bersama dengan orang yang masih beriman menjadi contoh pertama bagi kumpulan tersebut. Kumpulan itu terus menerus wujud hingga akhir zaman. Bermula dengan khulafa ar-rasyidin, akan ada sehingga hari kiamat. Kecuali bila Tuhan nak kiamatkan dunia, orang alim dimatikan. Dimati orang alim, tinggal orang jahil, Quran orang tak dibaca lagi. Dia angkatkan Quran. Maka dunia kiamat bila-bila masa lagi. Selagi ada orang boleh baca Quran, ada orang semayang, akan ada kumpulan ini. Akan ada. Abdullah SAW wafat. Umat Islam benar-benar diuji dengan fitnah murtad.
maka Allah SWT mendidik mereka dengan mentafsirkan ayat di atas secara amali dalam kehidupan mereka, merangkumi urusan ibadat dan cara kehidupan dunia yang berwawasan akhirat. Yang pertama, penduduk Madinah dalam kalangan Muhajirin dan Ansar. Penduduk Madinah, kalangan Muhajirin dan Ansar, serta jirannya yang setia. Kita akan baca satu-satu bagaimana keadaan Madinah, keadaan Mekah dan keadaan Taif bila berlaku murtad. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menghendaki pada apa yang kamu benci itu kebajikan yang banyak untuk kamu. Dan jika kamu hendak mengambil isteri baru menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan, yang kamu telah pun memberikan kepada seorang di antaranya isteri yang diceraikan itu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan yang menyebabkan dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu tergamak mengambilnya kembali pemberian itu, pada kasih mesra kamu telah terjalin di antara satu dengan yang lain, dan mereka pula isteri kamu itu telah punya mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Ayat yang pertama, ayat-ayat yang dibaca ini, Allah Ta'ala mengharamkan amalan jahiliyah. Di zaman jahiliyah, bila suami mati, maka waris-waris para isteri memegang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya, sama ada dia kahwin ataupun dia lahat tahan perempuan tu tak boleh kahwin dengan orang lain, bahkan mengambil harta-harta daripada perempuan itu dengan cara yang zalim. Ini amalan jahiliyah. Allah Ta'ala memerintah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa kurha, tak halal bagi kamu, haram bagi kamu mewarisi perempuan secara paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi'aqdi ma ataytumunna ila an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, dan jangan kamu menyusahkan mereka, supaya kamu mengambil sesetengah daripada apa yang kamu beri pada mereka. Perempuan tu ada harta,
ambil harta perempuan itu pula. Kecuali perempuan itu melakukan kekejian berzina, melakukan kemungkaran. Kamu boleh cegah kemungkaran dia, tahan kemungkaran dia, ambil tindakan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan hukum Allah. Jangan ambil peluang nak dapat harta. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan perempuan itu dengan cara yang baik. Bila perempuan tu jadi isteri kamu, berumah tangga, bergaul dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya, adab yang baik. Jangan berkelahi, jangan balas, jangan cerah mudah-mudah. Fa in karihtumuhunna fa'asa an tahru sya'an waj'alallahu fi khairan katsira. Jika kamu membenci mereka, membenci perempuan itu dengan sebab-sebab yang tertentu, jangan mudah cerah. Mudah-mudahan apa yang kamu benci Allah Ta'ala tukar perkara lebih baik yang banyak kebaikan pada kamu. Di sana perkara yang tersirat, yang kamu tak tahu ada kebaikan pada perempuan itu, kamu sabar sekejap. Jangan mudah cerah. Bercerai jangan mudah-mudah, kecuali tidak ada jalan yang lain mereka bercerai, maka bercerailah dengan cara yang baik. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupa kebaikan yang pernah ada antara kamu. Walaupun bercerai, walaupun janja kita, kebaikan dia jangan dilupakan. Jangan sebut hak uduh-uduh, hak buruk-buruk saja. Ingat kebaikan dia, ingat kebaikan. Biasanya kalau dah cerai habis sebut hak uduh-uduh sajalah. Ini akhlak yang tak molek. Jadi hubungan persaudaraan sebagai orang Islam hendaklah diteruskan, hendaklah dijadikan, walaupun bercerai, walaupun berpisah. Ini kena sedar, selagi dia orang Islam, hubungan saudara Islam tu ada. Wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtan wa isman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jika sekiranya kamu hendak menukar isteri dengan isteri yang lain, bila kamu nikah lain pula, kamu cerai isteri dulu, maka janganlah kamu ambil hak belanja memberi ke orang perempuan itu. Gomor belanja hak nikah hari itu, ambil balik belanja nikah hari itu. Ini tidak boleh, diharamkan, kerana sudah ada milik kepada perempuan itu. Tidak boleh. Jika kamu dah beri pada mereka sepikul emas banyaknya, maka jangan kamu ambil daripada sedikit pun. Adakah kalau ambil juga, ini satu keji dan dosa yang nyata di sisi Allah. Bagaimana kamu boleh ambil, pakai patak khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu boleh ambil belanja yang kamu beri itu, padahal kamu telah bergaul dengan dia, bersetubuh dengan dia, berseronok dengan dia, dan kamu telah akad nikah dengan suatu perjanjian yang kuat dengan nama Allah. Kamu akad nikah, cuba ambil balik belanja tu. Tak boleh. Walau mahal mana sekalipun kamu letak belanja, jangan ambil balik belanja itu. Hak pada perempuan disebut dalam kisah Sayyidina Umar bila melihat belanja mah kahwin mahal sangat belanja nikah. Saya pernah kata tak tahan ni kalau mahal sangat belanja nikah ni. Nanti Sayyidina Umar kata, kalau mahal sangat ni, aku akan rapah sebahagian masuk dalam Baitul Mal. Sayyidina Umar marah, kerana mahal dah harta belanja nikah, orang payah nak nikah, jadi sulit. Lalu Sayyidina Umar nak menghakkan belanja mahal kahwin ni. Tiba-tiba seorang perempuan bangun menegur, wahai Amirul Mukminin, Amin tak dengar firman Allah Ta'ala, wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Tuhan dah sebut dalam Al-Quran. Jika kamu nak tukar isteri yang lain dan kamu pergi belanja sepikul emas, Tuhan kata sepikul emas, maka jangan kamu ambil pada sedikit pun. Kalau kami ambil, kamu laku dosa yang besar. Ikut pandailah dia nak ubah kepada kami, kata perempuan tu.
Dia nak nikah kami, nak letak belanja mahal. Kau suka dia lah. Sudah jadi hak kami. Tuhan dah sebut dalam Quran. Tak boleh ambil balik. Menandakan belanja-belanja ni kau pandai lah. Orang nak beri banyak, orang perang kau banyak. Sayyidina Umar tercengang. Bila perempuan tu baca ayat Quran, Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta Umar. Perempuan ni betul, Umar salah, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengaku salah. Tarik balik cadangan dia. Walaupun ini yang berlaku, tetapi dari siasah syariah, kita kena sedar. Jangan kita buat benda yang memayahkan perkahwinan. Menyebabkan payah nak kahwin, letak beranda mahal-mahal, akhirnya pakai dok kahwin. Jadi rosak, jadi punah masyarakat, tak boleh. Ini zaman Sayyidina Umar, zaman masyarakat yang kuat berpegang dengan agama. Masyarakat yang zuhud, yang tak mengejar dunia. Zaman sekarang ni tak ada zuhud dah, ni kau, zaman orang kau. Jadi kita kena kawal. Kena pandai sendiri-sendirilah. Mudahkan perkahwinan itu supaya jangan jadi masalah. Jadi masalah. Wallahu a'lam.